Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Tema 2, beringat supaya selamat. Unit 3, sayangi nyawa anda. Kemahiran, aspek tata bahasa. Objektif pembelajaran. Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: pertama, mengklasifikasikan kata seru dan kata tanya. Kedua, menulis 3 ayat bagi kata seru dan kata tanya. Aktiviti PDPC kita pada hari ini ialah: pertama, kenal pasti kata seru dan kata tanya dalam teks. Kemudian, bina 3 ayat seru dan 3 ayat tanya secara berasingan. Kedua, cadangkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti mendaki gunung. Berikan 3 langkah. Di dalam tajuk Maling Gunung Wira Penyelamat, sila rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 18. Sebelum itu, marilah kita memahami apa itu kata seru. Kata seru ialah kata yang digunakan oleh seseorang untuk menggambarkan perasaan seperti gembira, sedih, sakit, marah, mengejek, terkejut, benci, puas hati, hairan, kagum dan sebagainya. Apakah contoh dan penggunaannya? Pertama, aduh untuk menyatakan perasaan sakit. Aduhai untuk melahirkan perasaan sedih. Untuk menyatakan bantahan, kehairanan, keluhan dan kerunsingan. Amboi untuk menyatakan perasaan kagum dan hairan. Cis untuk menyatakan perasaan marah, benci, geram atau mengejek. Untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut. Hai untuk menyapa atau menarik perhatian. Wah untuk menyatakan perasaan hairan, kagum atau terkejut. Syabas untuk menyatakan perasaan gembira. Seterusnya, marilah kita melihat contoh-contoh ayat yang menggunakan perkataan kata seru. Contoh yang pertama, aduh, sakitnya seluruh badanku. Perlu dititik beratkan, selepas kata seru mestilah diakhirkan dengan tanda koma. Dan seterusnya di akhir ayat mestilah diakhirkan dengan tanda seru. Seterusnya, aduhai, malang sungguh nasibku hari ini. Seterusnya, amboi, wanginya kamu hari ini. Dan cis, pergi kau dari sini. Seterusnya, mari pula kita memahami kata tanya. Baik, apakah itu kata tanya? Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya ialah perkataan atau kata yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel kah apabila digunakan di awal ayat tanya. Kata tanya boleh wujud sama ada di awal, di akhir atau di tengah ayat. Contohnya, apakah benda itu? Jadi, kata tanya ini berada di awal. Kata akhir, di akhir. Nelayan itu dari mana? Mana? Kata tanya di akhir ayat. Buku siapakah ini? Siapakah? Di tengah ayat. Jadi, partikel kah tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat tersebut. Seterusnya, apakah contoh dan penggunaannya? Apa? Menanyakan sesuatu, benda atau haiwan. Siapa? Untuk menanyakan orang atau nama orang. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. Berapa? Untuk menanyakan bilangan jumlah atau harga. Bila? Menanyakan masa dan waktu. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Bagaimana? Untuk menanyakan
Marilah kita lihat contoh ayat. A. Apakah pekerjaan ibu awak? Di akhir perkataan, di akhir ayat, mestilah diletakkan tanda tanya. B. Siapakah nama adik kamu? C. Mengapakah kamu menangis? D. Berapakah jumlah biji pimpon di dalam kotak itu? E. Bilakah kamu akan bertolak ke Melaka? Baik, cikgu harap pelajar sudah faham apa yang dimaksudkan dan kata seru dan kata tanya. Seterusnya, marilah kita menjalankan aktiviti kita pada hari ini. Lihat buku teks muka surat 18, tajuk Maling Gunung Wira Penyelamat. Kamu perlu membaca petikan ini dari awal sehingga akhir dan kenal pasti 3 perkataan, kata tanya dan 3 perkataan kata seru. Baik, di sini yang pertama, cikgu telah mengenal pasti berapa. Kemudian, mengapa dan apakah. Mengapakah, apakah. Jadi ada 3 kata tanya di sini. Seterusnya, kata seru. Yang pertama, wah. Yang kedua, oh. Yang ketiga, aduhai. Yang keempat, syabas. Baik, seterusnya, apa yang perlu pelajar lakukan ialah membina ayat. Ya, pelajar pilihlah 3 perkataan kata seru dari teks Maling Gunung Wira Penyelamat dan 3 kata tanya dari teks tersebut. Binalah ayat sebaik yang mungkin. Seterusnya, aktiviti yang kedua, cadangkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti mendaki gunung. Berikan 3 langkah. Sekian, terima kasih untuk pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum.